Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isu yang kami hadapi di Kudat ialah berkenaan dengan pencapaian grade purata SPM yang rendah di semua sekolah kami di Kudat, termasuklah di daerah Kudat sebelum ini berada di peringkat bawah ni yang warna kuning ini, dan ini adalah keputusan sekolah kami di mana kebanyakan sekolah kami bermula dengan grade purata 6.00 dan ke atas. Baik. Untuk menyelesaikan isu ini, kami telah menghasilkan satu produk yang kami panggil Headcount Inovasi. Headcount Inovasi ini adalah satu tapak headcount untuk menganalisa markah. Yang ini adalah tapak headcount analisa markah di mana guru-guru hanya akan mengisi masuk markah pelajar 4 kali peperiksaan setahun di tapak ini, dan dia akan diserahkan kepada analisa markah sekolah, analisa headcount mata pelajaran, setiap mata pelajaran, dan juga analisa headcount individu pelajar. Inilah keistimewaan yang ada pada tapak headcount ini, bermula daripada satu tapak diserahkan kepada 3 tapak lain, dan setiap tapak itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Yang pertama, kalau kita lihat inovasi dalam tapak mengunci masuk markah, kita sudah ada satu inovasi yang kita panggil inovasi warna, iaitu hijau, kuning, merah bagi grade gagal. Di mana grade gagal ini kita pecah kepada 3 warna, iaitu warna kuning, warna hijau, warna kuning dan warna merah. Maksudnya, apabila diserahkan kepada analisa markah peperiksaan bagi sekolah, kita akan melihat ketiga-tiga warna di hujung ini. Ini adalah untuk pemberatan kepada yang gagal tadi, dipecah kepada 3, iaitu GL yang maksudnya garanti lulus, PL potensi lulus, dan K ialah kritikal. Maknanya ada 3. GL garanti lulus ni markahnya adalah antara 30 hingga 39. PL yang warna kuning markahnya antara 20 hingga 29, dan kritikal markahnya 1 hingga 19. Jadi kita telah pecahkan, dan di sinilah kita membuat potensi sekolah tersebut, di mana menggunakan analisa ramalan kita boleh tahu berapakah GPMP untuk mata pelajaran ataupun GPS untuk keseluruhan sekolah itu. Dengan menggunakan analisis ramalan tadi, berdasarkan kepada yang warna merah di hujung ini, kritikal ini, berapa bilangan pelajar kritikal lagi yang tinggal, yang perlu kita tambah, buat intervensi. Dikurangkan bilangan ini dan kita tambah bilangan yang cemerlang, A+, A bulat, A minus tadi kita tambah, dan di sana kita akan nampak berapakah grade purata yang mata pelajaran akan dapat atau sekolah akan dapat. Di sinilah keasahan tadi kita boleh nampak hampir 95% tepat. OTI 2 ni akan dijana dengan betul apabila OTI AR1 ni dikunci masuk. Itu keistimewaan dia. Dia berbeza dengan headcount yang sebelum-sebelum ini. Maknanya kalau kita tengok sekarang ni 13, apabila kita kunci masuk AR1, kita nampak dia bertukar jadi 25. Dan itu keistimewaan dia. Begitu juga OTI 3. Dia akan tunggu kepada apa yang berlaku pada AR2. Yang ini boleh mengurangkan stres kepada pelajar. Yang inilah yang kita panggil keunikan yang ada pada headcount inovasi ini. Dan pelajar boleh nampak sama ada yang warna hijau yang kita lihat inovasi ini, hijau dia capai OTI. Yang warna merah dia tidak capai OTI. Jadi pelajar tahu bahawa berapa jauh lagi dia nak pergi mencapai ETR yang ditetapkan. Yang inilah satu motivasi kepada pelajar dan juga mengurangkan stres kepada pelajar itu. Jadi kita boleh nampak bila
OTI 3 tadi dijana mengikut kesesuaian apa berlaku pada AR2, keboleh capaian pelajar itu untuk mencapai ikhtiar tadi di hujung tadi amat dia boleh. Maknanya dia tahu keupayaan sebenar dia. Okey, dan kita tengok lagi dia pecahkan kepada headcount individu. Ini yang tidak ada di mana-mana headcount. Kalau kau tengoklah mana-mana headcount individu ini tidak berlaku. Dan headcount individu ini biasanya kita akan gunakan sebagai pelaporan sepanjang tahun dan dialog prestasi bersama pelajar dan ibu bapa. Dia juga menjadi sumber motivasi penting kepada pelajar dan ibu bapa setiap kali selepas exam. Maknanya selepas AR1, AR2, AR3, sekolah akan membuat motivasi, membuat dialog prestasi bersama dengan pelajar, dan ini adalah sumber motivasi. Dan ini juga ada keterlibatan ibu bapa dalam sesi-sesi ini yang menyebabkan ibu bapa tahu perkembangan anak dia dan bagaimana ibu bapa nak membantu anak dia mencapai target yang telah disasarkan. Okey? Baik, kita lihat kelebihan headcount yang kita cipta ni ialah tanpa kos. Pertama. Yang kedua, menjibatkan masa guru. Hanya satu tapak saya diisi, dia boleh dapat semua tapak itu. Okey? Kurangkan tenaga. Guru tidak stres menggunakan ini. Dia tahu semua analisa ada di dalam satu tapak. Yang ketiga, tiada kos kewangan langsung. Hanya kemahiran penggunaan Excel sahaja. Okey? Baik. Ini adalah evolusi atau perkembangan yang kita buat untuk headcount ini daripada 2010 sehingga 2020. Inilah masanya untuk kami sebarkan headcount ini ke seluruh negara untuk tahun 2021 ini, setelah disebarkan di negeri Sabah pada tahun 2020. Baik, impak. Kita tengok impak yang paling besar ialah lonjakan grade purata daerah Kudat selama 5 tahun, 0.85 daripada 2014 kepada 2019, daripada 5.86 kepada 5.01. Itu adalah impak yang terbesar. Peningkatan itu. Kedua, ranking Kudat yang dulu di ranking 15, sekarang di ranking yang kedua di negeri Sabah untuk SPM 2019. Nah, itu bukti yang paling besar. Okey, yang ketiga ialah tidak ada sekolah kami yang sudah berada di 6.00 dan ke atas. Hampir semua sudah berada di 5. 2 tahun berturut-turut, 2017, 2018, tidak ada sekolah yang berada di kepala 6. Hanya pada 2019 ada satu sekolah SMK Abdul Rahim 2 berada di kepala 6. Tapi ini menunjukkan bahawa kami ada satu pengurusan risiko yang cukup besar menggunakan tapak ini. Sebab kita tahu penurunan SMK Abdul Rahim 2 ni akan lebih besar. Tapi dengan menggunakan tapak ini, kita uruskan risiko itu, dia cuma mengalami penurunan kepada 6.15 walaupun ramalan kita ialah 6.50. Dan pengurusan risiko untuk tampung penurunan SMK Abdul Rahim 2 ni, kita akan tingkatkan sekolah-sekolah yang mampu untuk cover penurunan SMK Abdul Rahim 2 ini. Okey, kita tengok tahun lepas 2019 telah kami bentangkan dalam mesyuarat GKPI negeri bilangan 4 2019, dan tapak headcount ini telah diluluskan oleh pengarah dan akan digunakan oleh 24 PPD. Itu kemenangan besar bagi kami. Mana headcount ini akan digunakan di negeri Sabah. Dan tahun lepas 2020 kami berjaya menyebarkan ke 7 PPD lain, 6 PPD lain. Dan paling kemuncaknya apabila Datuk Dr. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memberi ruang kami untuk membuat perkongsian perjumpaan pengarah JPN Sabah bersama Ketua Panitia SBM BI Sejarah Matematik Negeri Sabah pada 19 Jun. Jadi ini adalah pengiktirafan yang paling besar. Jadi untuk tahun 2021 ini, sasaran kami, target kami ialah untuk memperluaskan headcount inovasi ini ke seluruh negara. Dengan kaedah, salah satunya ialah mengikuti pertandingan semacam ini. Jadi bila ada pengiktirafan dalam pertandingan ini, kami akan menggunakan platform
kajian tindakan dan inovasi yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kami masuk membentangkan apa hasil headcount yang telah kami cipta bersama. Jadi mohon kepada pihak juri mempertimbangkan sebab kita lihat impak besar yang berlaku di Kudat menggunakan tapak ini hasil kerjasama motivasi kepada pengetua dan guru-guru kita di sekolah. Mereka ingin bekerjasama apabila diperlihatkan data yang nyata dan data yang jelas untuk mereka bersama dengan kita melihat kekuatan dan ini adalah satu sumber motivasi besar pada kami semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Dan alhamdulillah dengan bantuan headcount yang diperkenalkan oleh Encik Anwar, keputusan peperiksaan UPSR pada tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, iaitu daripada 38.56% dari tahun 2018 kepada 46.22% MTM ataupun menguasai tahap minimum pada tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak 7.66%. Dan yang paling membanggakan tuan-tuan dan puan, pada tahun 2019 keputusan peperiksaan SPM telah menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat membanggakan, iaitu daripada keputusan grade purata daerah pada tahun 2018 6.17, dan buat pertama kali sepanjang keputusan peperiksaan SPM selama ini telah memecah angka 5 ataupun kita katakan angka kepala 5, iaitu daripada 6.17 telah menunjukkan prestasi atau meningkat kepada angka 5.78 pada tahun 2019 dan peningkatan sebanyak 0.39 grade purata daerah. Saya Nurul Izzati Adin Abdullah, Pengetua Cemerlang SMK Kudat 2. Kami telah menggunakan inovasi headcount ini dan mendapati ia sangat berkesan dan user friendly.